Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati dan dikasihi sekalian, alhamdulillah syukur pada Allah SWT pada malam ni kita menyambung lagi kuliah tafsir kita melalui ayat surah Nisa ayat 136. InsyaAllah pada malam ni saya nak ceritakan kepada tuan-tuan tentang asbab nuzul berkaitan dengan ayat ini. Bagaimanakah Allah SWT telah mengingatkan umat Islam supaya berlaku adil. Kisah yang berlaku pada zaman Nabi SAW ketika berlakunya persisihan faham di antara dua orang kaya dan miskin. Lalu Nabi SAW cenderung pada yang miskin itu untuk dimenangkan berdasarkan fakta-faktanya, tetapi ternyata Allah SWT tidak meridai perkara tersebut dan Allah mengkehendaki keadilan dilaksanakan. Demikian juga kisah yang saya akan bawa tuan-tuan, keadilan Islam, bagaimana seorang yang telah pun buat keputusan di antara Umar Khattab radhiyallahu anhu. Siapa tak kenal Sayyidina Umar? Di mana Sayyidina Umar ni disebut Nabi SAW, "Lau kana ba'di nabi la kana Umar." Kalau ada nabi selepas aku maka Umar lah orangnya. Walaupun demikian, Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu pernah dalam satu peristiwa ketika beli kuda, maka keputusan yang dibuat tidak menyebelahinya sedangkan dia Amirul Mukminin. Maka kita nak lihat bagaimana keadilan Islam ni tuan-tuan, yang perlu kita jadikan dia sebagai dasar pijak zaman sekarang ni. Bukannya ia hanya satu slogan yang disebut-sebut, tetapi bila tiba pelaksanaannya maka banyaklah alasan yang dikemukakan untuk mengelakkan pihak tertentu, orang tertentu nak diselamatkan. Maka inilah perkara yang akan menyebabkan keruntuhan satu masyarakat. Baik, bagi tuan-tuan yang memiliki tafsir Ibn Katsir, tolong buka jilid yang kedua, muka surat 579 ayat 135 pada malam ni 135 ayat 135 muka surat 579. Kalau tuan-tuan memiliki tafsir Ibn Katsir, fabiha wa ni'mah, fabihi wa ni'mah. Dan itulah sebaik-baiknya tafsir Ibn Katsir ni telah menjadi panduan para ulama zaman-zaman, dan ulama Nusantara turut menjadikan ia sebagai satu rujukan mereka. Imam Ibn Katsir ni seorang ulama mazhab Syafi'i yang terkemuka. Sebagaimana kita menerima menjadikan Sahih Bukhari sebagai asas kepada pelajaran hadis, maka dalam tafsir mereka menjadikan tafsir Ibn Katsir ni sebagai rujukan utama, tuan-tuan. Jadi kita sedang mengadakan kempen satu rumah satu tafsir sekarang, akan melayakkan tuan-tuan untuk mendapat kitab ni, Mawsu'a Qurrati Ain, ensiklopedia nama-nama anak yang diperkayakan dengan 3,500 entry, di samping informasi, gambar-gambar, hadis-hadis, pengenalan, penerangan dalam kitab ensiklopedia nama anak, bukan hanya setakat untuk memberi nama pada anak, tapi menjadi rujukan kerana dalamnya kaya dengan syarat dengan cerita para salihin dan juga salihat. Tuan-tuan tahu siapakah nurse yang pertama dalam Islam? Boleh jawab. Siapa nurse yang pertama dalam Islam? Lama kita dah tak buat kuis. Ketika sahabat yang bernama Sa'ad bin Mu'az cedera dalam perang Ahzab, maka Nabi telah meletakkan satu tempat khas untuk Sa'ad bin Mu'az dekat dengan Masjid Nabawi itu. Siapakah perempuan yang bertanggungjawab untuk menjaga dan mengambil berat penyakit ataupun kesakitan ataupun alahan yang dialami oleh Sa'ad bin Mu'az yang bawa kepada kematiannya? Jadi buku ni kaya dengan berbagai informasi, sejarah, sirah untuk kita jadikan rujukan bacaan sebelum tidur, insya-Allah. Bukan setakat untuk menamakan anak, tapi ia merupakan Syiar Alamin Nubala, nama bagi orang cerita tentang orang-orang saleh dalam versi moden yang diringkaskan. Baik tuan-tuan, rujuk pada ayat 135 surah An-Nisa pada malam ni. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. صدق الله العظيم. Wahai orang-orang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi kerana Allah, biarpun terhadap diri kamu sendiri ataupun ibu bapa kamu dan kaum kerabatmu. Jika dia kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka jangan kamu mengikuti hawa nafsu kerana ingin menyimpang dari kebenaran.
Jika kamu memutarbelikkan fakta-fakta dan enggan untuk menjadi saksi, maka sungguhnya Allah Maha mengetahui segala yang kamu kerjakan. Baik, lihat pada huraian dikemukakan dalam tafsir Ibn Katsir pada muka surat 578. Ya, pada muka surat 580 sekarang. Allah memerintahkan hamba-hambanya yang beriman untuk menjadi penegak keadilan, tidak cenderung ke kanan dan ke kiri, tidak takut celaan apapun kerana Allah dan tidak dapat dipalingkan pihak mana pun, serta diperintahkan untuk menjadi orang-orang yang saling tolong-menolong, bantu-membantu, dukung-mendukung dan bahu-membahu. Jadi firman-Nya bila Allah gunakan perkataan syuhada alillah, menjadi saksi kerana Allah. Sebagaimana Allah berfirman, wa aqimus salat wa aqimus syahadata lillah. Dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu kerana Allah, dalam surah Talaq ayat kedua. Iaitu tunaikan kesaksian itu kerana mengharapkan wajah Allah. Di saat itulah kesaksian tersebut akan menjadi benar, adil, sesuai dengan hak, bersih daripada tahrif, tabdil dan juga kitman. Jadi tuan-tuan yang berkasihan, kata Al-Imam Az-Zamakhsyari yang tafsirnya bila Allah mengatakan, Allah berfirman dalam ayat ini, kunu qawamina bil qisti syuhada lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Kata Al-Imam Az-Zamakhsyari dan tafsirnya Kasyaf, bila Allah menyebutkan perkataan seperti ini, kamu dapat lihat, iaitulah kunu mujtahidina fi iqamatil adli hatta la tajuru. Jadilah orang yang bersungguh-sungguh untuk melaksanakan keadilan itu, jangan sampai kamu zalim pada orang-orang lain. Jadi bila Allah sebut perkataan lillah ini, tuqimuna syahadatikum liwajhillah kama umirtum bi iqamatiha. Jadi kamu disuruh untuk melaksanakan persaksian itu untuk Allah, sebagaimana kamu difardukan untuk melaksanakan, walau ala anfusikum walau kanat syahadatu ala anfusikum aw abaikum aw aqaribikum. Walaupun persaksian itu akan menyebabkan masalah tertentu yang mana ia berkaitan dengan kaum keluarga kamu, iaitu dalam konteks kehidupan ini di kamu sendiri, bapa kamu ataupun kaum kerabat kamu. Kalau kita lihat perkataan ini digunakan syahada ala anfusikum an al-walidain wal aqrabin, maka ini adalah persaksian yang kita kena berikan contoh dalam satu peristiwa yang berlaku. Kita tampil sebagai seorang saksi. Dalam persaksian tersebut yang terlibat adalah pakcik kita, adik-beradik kita, lawan dengan orang lain dalam kes mahkamah tersebut. Maka kita hendaklah menegakkan kebenaran walaupun kebenaran itu tidak menyebelahi keluarga kita. Maka demikianlah dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagaimana pula maksud asyhadatu ala nafsihi? Bagaimana pula maksud persaksian kata diri kamu sendiri? Kata Az-Zamakhsyari, hiya al-iqrar ala nafsihi li'annahu fi ma'na syahada 'alaiha bi ilzamil haqq laha. Jadi berarti kat sini maksud persaksian ke atas diri sendiri adalah pengiktirafan ataupun bersumpah untuk menyatakan kebenaran walaupun kebenaran tersebut tidak memihak kepada diri kita sendiri, tuan-tuan. Subhanallah, masya-Allah, tabaraka wa taala. Itu sebab kalau kita lihat dalam persaksian sepanjang kes umat Islam mentadbir dunia, tuan-tuan, pada zaman kurun-kurun yang awal dahulu, zaman salafus salih. Contoh yang pernah saya berikan kepada tuan-tuan, dulu Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu pernah mengamanahkan jawatan Imaratu Masr, memegang kepimpinan Mesir kepada seorang sahabat yang sangat bijak yang bernama Amr bin Al-As. Tuan-tuan tahu kan ada 4 orang yang paling bijak dalam orang-orang Arab yang disebut Duhatul Arab, orang paling bijak di kalangan orang-orang Arab. Seorang daripadanya adalah Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Selain daripada Amr adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Lagi siapa? Saya pernah sebut, tuan-tuan. Ziyad bin Abihi. Lagi siapa? Mughirah bin Syu'bah. Ini 4 orang yang sangat genius, super genius di kalangan orang Arab. Macam orang-orang putih ada banggakan, di antara mereka ada Henry Kissinger, ada siapa lagi, tuan-tuan, yang dikatakan hebat-hebat untuk perundingan yang pernah berlaku zaman peperangan dahulu, dunia post-war 1, 2 diceritakan, tuan-tuan ya. Umat Islam tidak sepi daripada orang-orang bijak. Sebagai contohnya Mughirah bin Syu'bah yang pernah saya ceritakan kepada tuan-tuan tentang kehebatannya. Begitu juga Amr bin As. Jadi Amr bin As ni ketika beliau menjadi gubernur di Mesir, salah seorang daripada anak lakinya pernah berlumba kuda dengan orang Kopti. Dalam perlumbaan kuda itu, maka anak pemimpin besar Mesir bernama Amr bin As ini kalah. Oleh kerana marah, dia pegang kepalang kepada yang mengalahkannya. Yang mengalahkannya iaitu orang biasa-biasa. Maka dia telah pun mengambil tindakan memukul lelaki Kipti itu. Memukul lelaki Kipti di hadapan khalayak ramai. Maka lelaki Kipti telah mengadukan perkara tersebut kepada Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu yang menjadi khalifah di Mesir. Maka Sayyidina Umar telah mengundang lelaki itu bersama dengan
orang yang memukulnya menyuruh anak kepada Amr bin As untuk datang dengan bapanya sekali untuk datang. Dan Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu telah mengungkapkan satu kata-kata yang hebat. Mata sta'badtumun nasa wa qad waladatuhum ummahatuhum ahrara. Mata sta'badtumun nasa wa qad waladatuhum ummahatuhum ahrara. Bilakah kamu mengabdikan manusia walhal ibu-ibu mereka melahirkan mereka daripada rahim-rahim mereka dalam keadaan mereka itu merdeka. Maka Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu telah menyuruh lelaki Kipti itu untuk memukul kembali anak kepada Amr bin Al-As. Dan Sayyidina Umar sendiri telah memukul Amr bin Al-As radhiyallahu anhu dengan berkata, dengan sebab engkau lah anak engkau telah melakukan satu penganiayaan kepada orang. Kedudukanmu yang menyebabkan anakmu merasa dia hebat sangat. Tuan dimuliakan Allah sekalian. Itu sebab di kalangan para bijaksana, orang-orang saleh, di kalangan pemimpin-pemimpin Islam, mereka jarang nak bagi anak mereka berniaga. Seperti Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, seperti yang dikisahkan oleh Imam Al-Hayy Al-Qattani dalam buku beliau bertajuk Taratib Al-Idariyah. Ulama hebat daripada Maghribi ini telah mengemukakan bukti-bukti bagaimana Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu dan kebanyakan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, mereka tak benarkan anak mereka berniaga. Kerana dengan perniagaan itu akan menyebabkan keputusan-keputusan negara dipengaruhi oleh anak-anak itu. Ya, banyak yang kita lihat pada anak pemimpin-pemimpin, kadang-kadang orang panggil negarawan tapi anak-anaknya wallahu alam apakah mengambil kesempatan ke ataupun diberi peluang ke, kita pun tidak pasti. Tapi ia menimbulkan konflik, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, konflik of interest. Ya. Jadi Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu telah pun menyuruh supaya pemuda itu memukul kembali anak Amr Al-As yang telah memukulnya kerana kalah dalam perlombaan kuda itu. Satu contoh, tuan-tuan. Banyak lagi contoh yang boleh saya kemukakan kepada tuan-tuan. Itu juga Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah membeli seekor kuda dari pasar Madinah. Tiba-tiba selepas bawa pulang kuda itu tempang. Allahu Akbar, la ilaha illallah, masya-Allah, tabaraka wa ta'ala. Bila kuda itu tempang, maka Sayyidina Umar memulangkan kuda itu kepada penjualnya. Engkau jual kepada aku kuda cacat. Maka orang itu mengatakan, bagaimana pula dia cacat? Wahai Sayyidina Umar, saya menjualnya kerana dia selamat. Wahwa salim, selamat. Maka akhirnya Sayyidina Umar tak puas hati. Mereka telah merujuk kepada orang yang bijak yang namanya Syuraih. Syuraih ini kekal nama gelarannya sebagai Al-Qadhi rahimahullah. Sayyidina Umar merestui dia untuk menjadi orang tengah dalam perbalahan yang berlaku. Sayyidina Umar khalifah. Maka Syuraih telah buat keputusan menyebelahi penjual kuda itu dengan berkata, wahai Sayyidina Umar membeli kuda ni sihat. Bila Sayyidina Umar menggunakan dia tempang, kalau Sayyidina Umar pulang kepada dia, pulangkan dia dalam keadaan sihat. Kenapalah pulang dengan tempang? Menunjukkan ia tempang, dia sakit dalam jagaan Sayyidina Umar, maka tidak berhak Sayyidina Umar mengambil wang Sayyidina Umar semula. Tengok tuan-tuan, apa Sayyidina Umar buat pada Syuraih itu? Adakah dibuang negara? Ambil tindakan tertib? Macam sebahagian orang yang jahat pada hari ini, tuan-tuan. Tidak. Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu telah melantiknya menjadi qadhi besar Islam. Qadhi makna hakim besar Islam. Sehingga qadhi ini telah pun menjadi hakim dalam kerajaan Islam daripada zaman Umar, Uthman, Ali dan Muawiyah radhiyallahu anhum wa ardahum ajma'in. Panjangnya umur dia. Ya, panjang umurnya. Syuraih punya kisah yang menarik, tuan-tuan. Beliau seorang yang saleh, seorang yang mata hatinya tepat, firasatnya tepat, keputusan-keputusannya mendekati ketepatan. Jadi ayat ini menceritakan kepada kita tentang kewajipan melaksanakan kebenaran dalam keadilan. Laksanakan satu persaksian dengan penuh kebertanggungjawaban, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, walaupun ia kena pada batang hidung sesiapa pun. Dan lebih pelik lagi kalau kita lihat pada zaman Nabi SAW, ketika seorang perempuan yang kaya mencuri, maka Rasulullah SAW menjatuhkan hukuman potong tangan kepada wanita tersebut. Maka keluarganya datang minta tawasul, minta syafaat kepada seorang lelaki yang dicintai oleh Rasulullah SAW, iaitu datang berjumpa dengan Usama bin Zaid bin Harithah, minta tolong pada Usama. Usama ni ibarat cucu angkat pada Rasulullah. Wahai Usama, kami tahu kedudukanmu dekat dengan Rasulullah SAW. Mintalah kepada Rasulullah syafaat. Takkanlah orang kaya ni nak jatuhkan hukuman kepadanya. Wahai Usama, sanggup ke Rasulullah? Tak patut, keluarganya kaya. Wahai Usama, keluarganya berkedudukan, berpangkat, bangsawan dan sebagainya. Maka Usama ni pergi jumpa dengan Rasulullah SAW dan berkata pada Rasulullah, wahai Rasulullah, jangan jatuhkan hukuman pada gadis ini, dia orang mulia. Nabi telah bersabda dengan marahnya SAW. Nabi bersabda, lau sarikat binti Fatimah laqata'tu yadaha. Kalau mencuri ini merupakan Fatimah, perempuan gadis anak yang paling aku cintai, kalau dia melakukan pencurian juga, aku akan potong tangannya. Ini dia keadilan Islam, tuan-tuan.
Di setengah negara kita dengar pelaksanaan Islam itu berlaku, tapi mengecualikan golongan diraja, orang kaya, orang berkedudukan, orang berpangkat, orang politik itu, orang politik ini. Kalau kena kat dia semua lepas. Kalau kena orang lain memanglah habis semua sampai ke lubang cacing dicari. Inilah yang menyebabkan berlakunya ketidakadilan, ketidakstabilan, kerana orang merasa tidak yakin. Ya, para pemimpin negara pun jangan risaulah kalau kita melaksanakan tugas dengan baik, tak adalah kerisauan. Sekarang ni indeks kerisauan orang meningkat. Buat macam mana? Orang risau pada kepimpinan yang mungkin ada masalah tertentu, tidak mahu menjalankan tugas ke, tidak apa ke, cuba kita cek balik semula, check and balance. Dan zaman sekarang kita tak boleh nak sembunyikan. Maaflah kepada kepimpinan jika nasihat ni tidak melalui channel yang betul. Ya, jadi kalau kita lihat dalam ayat ini, Allah SWT mengingat kita, syuhada ulillah, syuhada alillah, walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Sama ada persaksian itu kat tadi kamu ataupun orang yang kamu cintai, iaitu ibu bapa kamu, kaum kerabat kamu, ia tetap kena dilaksanakan. Iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu aula bihima. Jika dia kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kepentingannya, kemaslahatannya, kebaikannya. Jangan kamu meringankan persaksian kerana kekayaannya, dan jangan kau mengasihaninya kerana kefakirannya. Ini tuan-tuan rujuk dalam paragraf 1, 2, 3, 4, 5 pada muka surat 580. Jadi ayat ini kata para ulama tafsir seperti Jarir Tabari, Al-Qurtubi, Az-Zamakhsyari, para a'immatul tafsir mengatakan bahawa ayat ini turun berikutan dengan kes yang berlaku pada zaman Nabi SAW. Ada orang kaya dengan orang miskin bersisir dalam satu perkara, melibatkan harta. Kecenderungan hati Nabi adalah untuk memberi ruang kepada si miskin itu di atas sangkaan baginda SAW, bahawa beliaulah yang benar, si kaya itu tersalah. Lalu Allah turunkan ayat ini, iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu aula bihima. Dia miskin ke dia kaya ke, Allah lebih mengetahui kepentingan mereka. Maka jalankanlah satu urusan itu dengan keadilan, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan kecenderungan kamu melihat orang kaya itu, kamu merasakan dia kaya, tentulah dia yang bersalah, yang ni yang miskin. Takkanlah dia nak bawa kesnya ke tengah sedangkan dia miskin, tentulah dia yang betul. Tidak boleh jadi begitu. Kamu kena mengemukakan bukti supaya keadilan itu akan menghilangkan rasa risau kepada rakyat jelata sekalian. Seandainya kita buat keputusan dalam bentuk bias ataupun favoritism, tuan-tuan, kepada orang tertentu tanpa mengikut kepada dalil dan juga hujah-hujah yang dikemukakan, maka ia adalah kezaliman kepada satu pihak yang lain, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jangan kita jadikan tangisan orang datang menangis mestilah dari pihak yang betul. Belum tentu, tuan-tuan. Tengok orang datang menangis, kata, wah memang betul ni, bersungguh dia nak pertahankan hak dia. Belum tentu, tuan-tuan. Kerana Allah bawa kepada kita kisah Nabi Yaqub dan juga anak-anaknya yang telah pun menolak adik mereka bernama Yusuf itu ke dalam perigi buta. Mereka datang kepada ayah mereka pada waktu malam, waja'u abahum isya'a yabkun, kata Allah dalam surah Yusuf. Mereka datang pada bapa mereka pada waktu malam dalam keadaan menangis. Apakah menangis itu tanda betul? Belum tentu, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jangan kita dipengaruhi dengan reaksi emosi orang tertentu dalam buat keputusan. Itu sebab hakim ni tak boleh buat keputusan dalam keadaan terlalu lapar, terlalu kenyang, dalam keadaan marah. Jadi hakim ni juga ada adab-adab al-hakim yang diajar al-mufti wal mustafti, ada adabul qudha sebagai contohnya. Orang jadi hakim ni tak boleh bergaul dengan orang ramai, mesti disediakan dari kerajaan keperluan-keperluannya seperti drivernya, seperti orang yang beli ikan untuknya di pasar, supaya dia tidak boleh terlalu banyak bergaul dengan orang, nanti mempengaruhi apa-apa keputusan yang dia nak buat, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi kita dapat lihat dalam ayat yang seterusnya Allah menyatakan, fala tattabi'ul hawa an ta'dilu, jangan kamu ikuti hawa nafsu kerana ingin menyimpang dari kebenaran. Saya pernah tekan kepada tuan-tuan, perkataan hawa ni datang perkataan hawiyah. Fa ummuhu hawiyah. Hawiyah ni berarti adalah lembah, lurah, gaung. Jadi kaitan perkataan ni dalam bahasa Arab seperti disebut oleh Al-Asfahani dalam kitabnya Al-Mufradat. Ia merujuk kepada hawa nafsu ni jika diikuti boleh menyebabkan kita ibarat jatuh dalam lembah, tuan-tuan, lembah kehinaan, lembah kecelakaan, lembah penyesalan apabila mengikut kepada hawa nafsu ini. Itu sebab para bijaksana, orang bijaksana berkata, mengikut hawa nafsu ini gembira sesaat, menderita berabad. Betul tak, tuan-tuan? Gembira sesaat, menderita berabad. Sebagai contohnya, seorang itu mencuri, mengambil harta orang. Orang tak tahu ambil kaya raya dia. Tapi lepas itu bila diketahui orang, terbukti kesalahannya, dia meringkuk dalam jail, tuan-tuan. Ataupun hartanya di-freeze-kan. Ataupun ambil tindakan apa-apa. Dan cukuplah label orang kepada anak-anaknya dengan mengatakan kepada mereka, bapa engkau penipu, pencuri. Boleh amankah hati orang yang demikian, tuan-tuan?
Orang melakukan zina sebagai contohnya, seronok sekejap, lepas tu beban yang diterima, perempuan itu mengandung, tanggungjawab kena pada dia, orang memandang dia hina, minta kerja pun orang tak pandang, keluarganya dilemparkan dengan berbagai kata nista. Maka kegembiraan yang sesaat tetapi penderitaan berabad, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Itu sebab perkataan dalam Quran ni kalau kita perhatikan, dia mempunyai hubungan yang langsung dengan sesuatu makna yang lain kalau kita perhatikan, tuan-tuan. Jadi jangan kamu ikut hawa nafsu, nanti kamu terjerumus masuk dalam penghinaan. Itu maksud Allah SWT. Jangan kamu ikut hawa nafsu sehingga kamu jatuh dalam penghinaan yang disebabkan kamu itu tidak melakukan keadilan dalam pentadbiran, dalam keputusan-keputusan yang kamu putuskan. Ya, jadi Allah menggunakan, jangan kamu ikut hawa nafsu, asabiyah ni fanatik kamu, dan kemudian kebencian kamu kepada orang tertentu. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu huwa i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Kadang-kadang kita punya kebencian kepada satu golongan itu memberi kepada kita satu perspektif yang buruk padanya. Kita membuat persepsi yang buruk padanya, yang mempengaruhi keputusan-keputusan kita terhadapnya. Macam kisah yang kita akan baca insya-Allah dengan izin Allah berkaitan dengan ayat fatabayyanu fatathabbatu. Itulah ada kalangan para sahabat ni yang punya rekod tidak baik, hubungan semasa jahiliah dulu. Dia pergi ke kabilah tersebut, maka dilihat orang ramai berkumpul untuk disangkanya orang tu semua nak membunuhnya kerana teringat pada sejarah lama. Maka perkara itu memberi satu imajinasi, satu perspektif, satu persepsi yang buruk kepada mereka, sedangkan mereka ingin menyambutnya sebenarnya, tuan-tuan. Jadi dalam kes ini Allah mengingatkan, iltizamlah kamu, peganglah kamu kepada keadilan, kerana al-haqqu la yata'addad. Kebenaran ini tidak akan berubah-ubah. Kamu pegang macam tu lah kamu akan jawab. Kalau kita ni membelit, menipu, macam ayat yang berikutnya, wa in talu ni makna mutabelit kan. Kamu termerang, kamu goreng, nanti orang tanya kamu dah berubah fikiran pula, kamu pun dah tak ingat, kamu cerita lain pula. Tapi kalau kamu pegang kebenaran, orang tanya setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, lepas tu tetap itu juga faktanya, tidak boleh ada perubahan. Tapi kalau orang itu menipu pada hari ini, nanti minggu depan dia terlupa apa yang dia cakap, lain pula dia cakap nanti, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian, Allah mengingatkan, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan kamu sekali-kali dipengaruhi kebencianmu terhadap satu golongan menyebabkan kamu berlaku tidak adil. Berlaku adillah kerana adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Adil ini dekat dengan ketakwaan. Saya pernah cerita pada tuan-tuan, Allah menyuruh kita untuk melakukan keadilan dan juga keihsanan. Yang adil ni berarti meletakkan satu benda pada tempatnya. Ihsan memberi lebih daripada yang sepatutnya. Seperti yang saya gambarkan cerita sebelum ni, tuan-tuan. Adilnya begini tapi ihsannya begini. Dia ada perbezaan. Sebagai contohnya, seorang pekerja itu datang bekerja, setiap bulan dia dapat gaji, katalah RM1,000. Itu namanya adil, setiap bulan bagi RM1,000. Tapi sebab dia ihsan, maka orang ini ayahnya sakit, ibunya sakit, padahal tak ada tanggungjawab apa-apa pun daripada majikan. Tapi kerana memikirkan, kesian kamu, pendapatan kamu setakat ni, ada pula orang sakit, kamu kena uruskan, ambil lagi RM100. Namanya ihsan, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi ihsan yang berikan sesuatu itu lebih daripada keperluan, dan itulah yang paling tinggi makamnya di sisi Allah, tetapi ia amat sukar untuk dilakukan. Maka kalau kamu tak dapat lakukan, jangan kurang daripada adil ini, jangan kurang daripada keadilan, jangan kurang daripada iqsad yang telah kita bincangkan, iaitu al-adlu wal iqsatu, iaitu kita membuat satu ketetapan itu dalam bentuk tidak zalim pada hak-hak orang yang terlibat. Berkenaan dengan ayat ini, kata Imam Ibn Kathir, daripada Abdullah bin Rawaha, tatkala Nabi mengutuskannya kepada penduduk Khaybar. Khaybar ni kita tahu merupakan golongan Yahudi pada masa itu sebelum pembukaan berlaku. Maka tujuannya adalah untuk menghitung buah-buahan dan tanah mereka bagi tujuan daribah, tujuan jizyah yang dikenakan kepada mereka. Ada cukai yang tertentu bagi bukan Islam. Lalu mereka pun berusaha untuk menyuapnya supaya dikasihani. Menyuap mana merasuahkanlah, tuan-tuan. Ya, orang bukan Islam ni mana ada pantang larang baginya, yang semuanya yang apa istilahnya, di mana ada fulus semuanya lulus, mana dia peduli, tuan-tuan. Mana ada halal haram baginya, semua dia sapu semacamnya. Yang haram pun dia letak label halal pun ada. Kita orang Islam ni hendaklah berjaga-jaga. Tapi oleh kerana permainan keuangan ini sejak 1400 tahun dulu menyebabkan mata boleh menjadi gelap, kecuali orang yang bertakwa dan dipelihara oleh Allah. Wa qalilum mahum, sedikit saja yang sanggup untuk bersabar di atas fitnah dunia ni. Abdullah bin Rawaha ni bila nak dirasuah oleh golongan Yahudi, dia berkata, demi Allah,
Aku datang kepada kamu dari seorang makhluk yang paling dicintai oleh Allah dan paling aku cintai. Kepada orang yang pernah dahulu dibenci oleh Allah dan ditukarkan datuk nenek moyangnya menjadi monyet dan juga babi. Marah ni tuan-tuan. Ayat ni kasar betul. Aku ni, kata Allah Birawaha, aku diutuskan oleh orang yang paling Allah cinta. Paling aku cinta. Kepada orang yang paling Allah benci datuk nenek moyangnya dulu kerana pernah ditukarkan menjadi kera dan juga babi. Ini orang Yahudi lah tuan-tuan. Allahu Akbar. Kata-kata ni kasar betul tuan-tuan ni. Memang kena pada tempatnya. Kerana ada orang yang sesuai untuk digunakan perkataan sedemikian saja kepadanya. Kerana orang sedemikian mana reti rahmat, mana reti kasih sayang, mana reti menghormati orang. Ya. Kata ada seorang guru yang mengajar di sekolah-sekolah bukan Islam. Anak muridnya punya kurang ajar dekat siling atas kepala ni pun ada tapak kasut tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan macam punya kurang ajar. Kerana selain daripada Islam, pendidikan agama, akhlaknya tiada lah tuan-tuan. Dia menghormati pun hanya kerana kebendaan. Mana mereka ada diajar untuk menghormati orang lain, tak ada. Jadi tuan-tuan dimulai Allah sekalian. Jadi bila Allah Birawaha digula-gulakan, nak ditipu dengan rasuah diberikan kepadanya, maka jawapannya sangat tegas. Demi Allah, aku diutuskan oleh manusia yang paling dicintai oleh Allah dan paling aku cintai, kepada orang yang paling Allah benci datuk nenek moyangnya dan pernah ditukar menjadi kera dan juga babi. Namun kecintaan aku kepada Nabi dan kebencian aku pada kamu tidak akan menyebabkan aku berlaku zalim kepadamu. Nampak tuan-tuan hati dan dikasihi sekalian. Lalu mereka berkata, dengan itulah keadilan langit bumi ditegakkan. Yahudi dah malu. Bila rasuah mereka tak berjalan, mereka menjawab, sebenarnya betul lah kami nak uji engkau je. Dengan sebab keadilan kau lah tertegaknya langit dan bumi. Bagaimana Allah sebut dalam surah Rahman. Kan? ووضع الميزان الرحمن علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان. Jadi bila Yahudi melihat ketetapan dan juga kesungguhan Allah Birawaha ini untuk menegakkan keadilan dan tak mahu terikut dengan cara mereka dalam mempengaruhi orang, memberikan rasuah, maka mereka menjadi malu. Mereka berkata, sebenarnya dengan keadilan itulah langit dan bumi menjadi tetap pada tempatnya, iaitu sifat yang ada pada Allah dipinjamkan kepada manusia, menyebabkan dunia pun akan jadi aman damai bila adanya keadilan, tiada rasuah, tiada mengambil kesempatan pada orang lain. Allahu Akbar, la ilaha illallah, masya-Allah, tabaraka wa ta'ala. Lihat tuan, apa yang berlaku dalam kehidupan kita pagi ini, ambillah ia sebagai pengajaran. Tidak ada lagi satu kekuatan pada orang Islam Melayu yang mengakibatkan pada ini orang-orang lain mampu untuk berkata apa-apa saja. Kerana orang-orang Islam sendiri yang mudah untuk dijual beli, dirasuah, mengambil kesempatan. Tuan-tuan perhatikan, inilah dia masalah yang berlaku kepada orang kita, kerana orang Islam mudah untuk dijual belikan. Jadi di mana ada fulus, di situ lulus. Banyak kad pengenalan yang diberi kepada orang bukan Islam, kepada orang asing. Banyak tanah-tanah diberikan kepada orang bukan Islam, kadang beratus-ratus hektar, masuk ke mahkamah pun tak selesai. Macam mana ni tuan-tuan? Bila kita cerita, nanti orang kata inilah perkembangan politik, ustaz yang masuk politik. Ini ayat dalam Quran menceritakan demikian tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Bila bangsa kita akan berubah? Bila mereka dihantar ke sekolah-sekolah bersama penuh, belajar di tempat-tempat hebat, dihantar ke luar negara, pulang menjadi jawatan-jawatan penting, apa tindakan yang keimanan yang ada pada mereka tuan-tuan ni? Keimanan itu mampu tak untuk mendidik dan letakkan mereka di atas ketetapan macam Allah Birawaha punya kisah ni tuan-tuan, ataupun tidak? Ingatlah bahawa dunia yang kita cari ni tidak pernah akan ada noktahnya. Takkan ada kepuasan. Nak dapat ini, dapat lagi berikutnya. Melihat kereta ini, ada kereta lebih hebat daripadanya. Rumah seperti ini, ada rumah lebih hebat. Harta banyak ni tak cukup, ada lebih banyak. Bila nak berhenti tuan-tuan ni boleh sekalian? Jadi ayat ini sangat penting untuk kita hayati dan ingatkanlah pasangan kita, suami kita, isteri kita, anak-anak kita, supaya dalam kehidupan ni janganlah mengambil rasuah tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Kerana yang halalnya adalah dihisap, yang haramnya diazab. Ada seorang sahabat bercerita pada saya bahawa ada seorang bekerja dalam syarikat besar, MNC, Multinational Corporation, syarikat Public Research Company, PLC, besar. Dia duduk di bahagian procurement. Maka semua pembekalan kepada syarikat gergasi itu perlu melalui dia. Maka yang ni dia ambil dia banyak ni, yang ni orang hadiahkan dia, yang ni masuk dalam akaun, yang ni hantar duit cash.
gajinya tak luar, bekerja bertahun-tahun gajinya tak luar, kena banyak betul, berjuta-juta duit diterima tuan-tuan ni bila sekalian. Satu hari ketika pergi main golf, maka dia rasa sakit di bahagian belakangnya. Dia buat rawatan setiap tahun, rawatan check up, full medical check up. Tapi pada kali itu dia rasa sakit belakang badannya. Maka pergilah dapat rawatan di sebuah hospital terkemuka. Bila doktor merawatnya, doktor pun mengesahkan dia kena kanser tuan-tuan, stage 3. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Masya Allah tabaraka wa ta'ala. Maka syarikat besar yang dia bekerja bernaung itu pun bagi cuti kepadanya 6 bulan untuk dapat rawatan. Tak boleh 6 bulan, bagi lagi 6 bulan. Tak boleh setahun, bagi lagi setahun, gaji penuh. Kemudian gaji separuh. Kemudian lepas 2 tahun dah tak dapat apa, masih belum sembuh penyakitnya, maka syarikat tempat dia kerja berkata kami dah tak boleh tampung tuan lagi, maka tuan eloklah berhenti. Maka dia menggunakan semua wang yang diperolehinya daripada sumber-sumber syubhat dan haram itu tuan-tuan untuk merawat penyakitnya. Saya tegaskan kepada tuan-tuan bahawa dunia ni bukannya merupakan daru mihnah, bukannya daru karama. Jadi kita jangan buruk sangka kepada orang ditimpa satu musibah dan mengatakan ni kesan dan berdosa engkau. Tak boleh kata begitu tuan-tuan. Al-ilmu indallah. Ilmu hanya Allah yang miliki, kita tidak tahu. Tapi akhirnya si fulan ini terpaksa menggunakan semua wang simpanan dia yang banyak itu untuk dapat rawatan, tapi tak ada kesembuhan tuan-tuan. Akhirnya dia pun nak menghabiskan hari-hari sebelum sakitnya itu, menimbalah satu jawatan kecil sebagai manager di sebuah syarikat kecil untuk mengisi masanya supaya tidaklah dia berfikir sangat tentang penyakit dia, disibukkan dengan kerja-kerja. Maka dia lah bercerita pada sahabat baik saya tentang pengalaman perit dan pahit ini tuan-tuan. Maka janganlah kita membiasakan diri kita menerima perkara-perkara yang haram. Kerana Allah Ta'ala Maha Adil, jika tidak didelaykan balasannya di akhirat, sedikit sahaja balasannya di dunia pun begitu perit untuk ditanggung. Maka kembali kita kepada ayat ini, bila Allah nyatakan wa in talu au tu'ridu, jika kamu putar belitkan kata-kata kamu menjadikan persaksian itu persaksian palsu. Mujahid dan ramai para ulama berkata talu bererti mengubah, menggantikan persaksian. Iaitu alai katanya mengubah, sengaja berdusta. Pernah seorang sahabat yang saleh bercerita, beliau datang dari luar negara, bekerja sebagai expat di negara kita. Maka beliau satu dengan niat nak letak anaknya dekat negara ini, senang untuk belajar Islam, ada banyak sekolah tahfiz dan sebagainya. Bagi beliau pendidikan ni penting untuk agama, untuk ditekankan, melihat Malaysia tempat yang baik. Tapi kerana dia bangsa asing, dia bekerja di satu syarikat, maka orang bagi kepadanya kerja waktu malam. Kau gaji kau banyak, triple our salary, so kau kerja malam lah. Mereka semua menderanya supaya kerja malam. Maka dia terpaksa kerja malam, gajinya banyak daripada local people. Dan pada satu malam kena mengantuk yang amat sangat, dia bawa kereta, mengantuk, tiba di satu jalan, sedar-sedarnya dia dah berada dalam monsoon rain, longkang besar tuan-tuan. Keretanya berpusing beberapa kali, disaksikan oleh orang lain, jatuh dalam longkang. Jumpalah dengan pihak insurans. Pihak insurans kata, tuan, kami boleh cover kereta ni total loss, tapi tuan kena buat satu persaksian bahawa tadi tuan mengelak binatang waktu mandu tadi, so kereta pun tak berdapat break, jatuh dalam longkang. Dia kata, tak, saya tak nampak binatang apa pun, saya bawa kereta, saya mengantuk. Tak tuan, kalau tuan cakap mengantuk, kita tak terima, nanti kereta ni tak boleh claim apa-apa. Allah tuan-tuan, iman ni memanglah hebat tuan. Orang ni tak ada pun sekolah agama yang hebat, menghafal Quran pun tidak. Tapi Allah punya kebal ni iman dia, dia berkata, tak apalah kalau itulah sebab saya kena ganti semua kereta ni, saya tak ada apa-apa, tak apalah. Kerana saya takkan menipu dalam hidup saya. Allah tuan, saya takkan buat persaksian palsu dalam hidup saya. Subhanallah, Masya Allah, tabaraka wa ta'ala. Moga sahabat saya ni sentiasa mendapat rahmat, keberkatan, keafiatan, kesihatan, rahmat yang mencurah daripada Allah SWT. Maka beliau kata, tidak, saya tidak akan buat apa, biarlah, tak apalah, tak dapat apa pun, klaim satu sen pun tak apalah. Alhamdulillah, Allah bagi saya gaji yang baik. Saya tidak akan berbohong untuk mendapat kepentingan dunia yang seperti ini. Tak apalah, terima kasih. Maka tuan-tuan dan Allah sekalian, itu sebab dalam ayat ini kalau kita perhatikan di hujung sekali, fa innallaha kana bima ta'maluna khabira, sungguhnya Allah Maha mengetahui atas apa yang kamu kerjakan. Kata para ulama tafsir, kenapa ayat ini diakhiri dengan perkataan firman Allah, nama Allah Khabir.
Tidak disebut perkataan fa innallaha kana bima ta'maluna alima ataupun hakimah. Kenapa Allah tak guna perkataan hakim, alim? Allah guna khabir kat sini, tuan-tuan. Ada beberapa tempat dalam firman Allah, Allah mengakhiri, menutup episod itu dengan menggambarkan sifat Allah ni khabir. Khabiran. Khabiran ni apa beza dengan aliman? Tuan-tuan, apa beza dengan hakiman? Alim ni adalah bererti berilmu. Ilmunya tinggi. Kalau orang itu alim yang hebat, kita panggil dia allamah. Al-alim itu alim. Tapi kalau allamah, biasanya para ulama yang hebat-hebat lah kita panggil allamah. Orang-orang yang alim jarang-jarang diberi kepada orang, ya. Dan nama-nama ni jangan over sangat dan bagi pada seseorang lah. Orang tu menghafal beberapa hadis saja, kita panggil dia musnid. Kalau orang tu baru saja buka mahtafiz, kita dah panggil tuan guru. Nama-nama ni jangan lebih lah, tuan-tuan. Ya. Lainlah kalau orang itu dah berpuluh tahun menjadi tuan guru di situ, anak-anak muridnya ramai, melahirkan orang yang faham Quran, hadis, banyak jasanya, maka bolehlah kita beri gelaran tersebut. Jangan terlalu murah dalam beri gelaran, tuan-tuan. Maka perkataan khabir ini disebut merujuk kepada apa? Kata Al-Imam Al-Maraghi, Mustafa Al-Maraghi, imam besar Azhar ni, tuan-tuan. Beliau berkata bahawa kalau engkau perhatikan penggunaan yang Allah gunakan kat sini, mana tafsir Maraghi ni, tuan-tuan? Maka beliau berkata, ubbira bil khabir walam yu'abbar bil alim, ataupun abbara bil khabir walam yu'abbir bil alim li'anna al khibra al ilm bi daqa'iq al umur wa khafa. Maka dalam ayat ini Allah menggunakan perkataan khabir. Khabir ni lain daripada alim, lain daripada hakim. Kalau kita sebut alim betul berilmu. Tapi kalau sebut khabir, berpengalaman. Seolah-olah kalau kita sebut manusia begitu. Mana yang penting, tuan-tuan? Berilmu ke berpengalaman? Tentu hasil lah. Nak jadi doktor pakar kulit, pakar ENT, pakar kelahiran, pakar wanita, pakar apa kan? Pakar pembidanan. Agak-agak perlu ilmu ke perlu pengalaman, tuan-tuan? Tuan-tuan agak lah. Cuba jawab pada saya. Ismail Harun? Syafarina? Azian Abu Hassan? Khabir pengalaman, ya. Apa beza? Mana yang diperlukan? Kita perlu ilmu ke perlu pengalaman? Allahu Akbar. Sahabat saya Abu Auni, engineer. Graduate daripada US. Kita belajar engineering, kita perlu pada ilmu. Memang perlu pada ilmu, kemudian perlu pada pengalaman. Tapi kalau ilmu saja tak cukup. Kerana pengalaman ini melibatkan masa untuk kita perolehi, tuan-tuan. Sebagai contohnya, orang bekerja ke hospital tiap hari melihat doktor prescribe ubat kepada pesakit. Tapi dia tak tahu mendalam. Tapi dia ada pengalaman. Tengok, kalau macam ni, ubat ni. Kalau ini. Maka dia boleh merawat orang to certain extent. Dia boleh. Tapi selepas itu dia kena serahkan kepada doktor. Kerana dia tak ada ilmu dah. Ubat ini sesuai ke, ubat tu sesuai ke. Itu sebab agaknya farmasi selalu bersisi faham dengan doktor agaknya, tuan-tuan. Kerana farmasi banyak ilmu. Doktor banyak ilmu. Tapi doktor ada pengalaman lebih. Merawat pesakit-pesakit, jenis penyakit dan sebagainya. Jadi dalam konteks ini, bila menceritakan tentang persaksian, cerita tentang mahkamah, ilmu dia tak cukup. Dia perlu kepada pengalaman. Memarasah. Maknanya selalu mendepani kes itu, kita lihat bukan setakat itu saja. Di sebaliknya apa yang terdapat di situ. Macam ada seorang juga menjadi qadhi dalam Islam yang terkemuka, namanya Iyas Al-Qadhi. Beliau ada didatangi oleh dua orang berselisih. Yang seorang berkata, saya nak pergi perjalanan jauh, nak pergi haji. Saya telah menitipkan harta saya pada teman ini. Bila saya balik, dia menafikan bahawa harta itu ada padanya. Dia menolak, mengatakan memang saya tak pernah bagi apa-apa padanya. Di manakah tempat itu berlaku? Kata Iyas kepada dua orang ini. Berlaku di satu tempat, pokok sekian-sekian. Di pokok itu saya bercakap dengannya dan dia simpankan harta saya. Kata orang yang mendakwa ini, tuan-tuan. Yang didakwa ini berkata, tidak. Baik, tak apa. Duduk, siap. Dia pun buat sibuk dengan kerja yang dilakukan. Macam tak peduli je soalan itu dikemukakan. Dah lama, tuan, dia kata, baik. Engkau yang kata peristiwa itu berlaku di satu tempat kan? Engkau pergi ke tempat tu. Engkau stay kat sini. Kemudian, dia tak tahu tempat tu jauh. Maka dia pun, tuan-tuan, duduk. Dia teruskan lagi kerjanya. Seolah tak peduli pada seorang yang tunggu di depannya ni. Agak-agak dia tahu tempat itu mengambil masa 40 minit kalau kata untuk sampai. Dah 20 minit, 30 minit dia tanya. Dah sampai ke belum agaknya? Dia tanya, tuan-tuan. Dia cakap seorang-seorang. Yang ada kat depan tu yang tadi menafikan tahu tempat dan juga menerima harta itu berkata, belum sampai, tuan. Tempat tu jauh lagi. Automatically dia telah membuka keaiban dirinya, iaitu dia menipu sebenarnya.
Maka Iyas berkata, "Taqillah, kamu ni bertakwa pada Allah. Kamu tahu tempat tu kan? Kamu tahu harta tu kan? Kenapa kamu nafikan?" Nampak tak tuan-tuan? Ini perlu pada pengalaman. Kerana melihat orang pada wajahnya sudah memberi gambaran yang dekat dengan tepat bagi orang yang punya keahlian pengalaman ni tuan-tuan. Dia bukan sekadar ilmu. Jadi dalam konteks ini kesesuaian, keserasian lebih kepada penggunaan khabir, kerana ayat ini menuntut untuk kita memahami Allah SWT Maha mengetahui perkara-perkara yang begitu teliti, kerana perkara tersebut biasa berlaku ibarat seorang hakim yang buat keputusan bukan setakat ilmu tapi diikuti dengan pengalamannya mendepani kes-kes tersebut. Baik tuan-tuan, sebelum akhir kuliah kita pada malam ni, saya nak ajak tuan-tuan untuk gunakan untuk dapatkan korma McJowl. Korma McJowl ni daripada Palestin tuan-tuan, besar-besar saiz lah. Saya jari saya nampak. Harap tuan-tuan tak keberatan, kita pun tinggal beberapa hari saja lagi untuk masuk Ramadan. Ini kurma McJowl Jumbo yang kami bawa dari Palestin, Jordan. Harap tuan-tuan boleh dapatkan pada Zazan Travel. Harganya cuma RM110 saja sekilo. Ya tuan-tuan, tak termasuk kos pengantaran. Tak lama lagi harganya akan naik lagi. Mendekati Ramadan, dapatkan segera pada Zazan Travel. Kurma ni yang sangat enak. Saya buka untuk tuan-tuan. Tengok dalam dia. Tengok ni. Masya Allah, ni yang kita belajar kitmir, kita belajar fatil, naqir pada kurma kan. Tengok sangat menarik. Nampak? Sangat menyelerakan. Bagi tuan-tuan yang belum biasa menggunakan kurma McJowl, ini kurma McJowl dari Palestin yang aghlabuzan, inilah kurma yang dimakan oleh Nabi kita SAW bersama dengan Aisyah radhiyallahu anha ketika berpuasa. Sebiji share orang ketika bersahur dan ketika berbuka. Ia membekal kepada kita energi, kerana ia juga digunakan oleh Maryam ketika beliau melahirkan Isa. Wa huzi ilaiki bi zilin nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyya. Firman Allah dalam surah Maryam ayat 25, gegarkan pokok itu, makanlah buahnya untuk membalikan tenagamu yang hilang kerana melahirkan Isa itu. Dan kami juga ada kurma ajwa tuan-tuan, kurma Rasulullah SAW yang datang dari Madinah. Dapatkan ni, cantik bentuknya, tengok. Ajwa yang disabdakan Nabi SAW, makanlah 7 biji setiap pagi, anda akan selamat beracun dan juga sihir. Nabi tidak berkata melainkan kebenaran. Dapatkan tuan-tuan daripada Zazan Travel. Dan kita juga bagi tuan-tuan yang melakukan akikah pada musim yang penuh dengan ujian ni, tak dapat lakukan di negara kita, tuan-tuan boleh lakukan di negara-negara terpilih macam Syria, Yaman, Mekah, Sudan. Kami ada syekh-syekh yang kami kenal di sana dapat menguruskan korban ataupun akikah. Akikah tuan-tuan korban nanti pada rayanya, pada waktunya. Juga tuan-tuan boleh mendaftar di sekarang. Dan gitu juga bagi tuan-tuan yang minati buku-buku sekolah untuk guna anak-anak di peringkat sekolah cuti panjang seperti sekarang ni, isilah masa mereka dengan sebaiknya. Kami bukan saja menerbitkan buku Arab, buku bahasa, buku pendidikan Islam, malah bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sains, geografi, semua ada. Dapatkan di www.telagabiru.com.my www.telagabiru.com.my InsyaAllah di situ ada berbagai-bagai buku untuk tuan-tuan dapatkan bagi kegunaan anak-anak, buku rujukan, buku latihan topikal, peperiksaan dan sebagainya, supaya masa mereka terisi dengan sebaik-baiknya. Sekian tuan-tuan daripada saya. Terima kasih atas kehadiran tuan-tuan. Jangan lupa komen, share, like video ni panjang-panjang kepada sekian orang keliling kita. Moga padanya ada tanda kasih sayang, mendekatkan mereka kepada Al-Quran, memberi kepada mereka kefahaman dalam isu-isu yang berlaku. Dan terakhir sekali tuan-tuan, saya nak ijazahkan kepada tuan-tuan satu doa yang penting dalam dunia yang penuh dengan fitnah pada hari ini. Doa ini dikumpulkan Imam Suyuti dalam buku Azkarul Azkar pada muka surat 95. Allahumma inni as'aluka taufiqa ahli al-huda wa a'mala ahli al-yaqin wa munasahata ahli al-tawbah wa azma ahli al-sabri wa jidda ahli al-khashyati wa talaba ahli al-raghbati wa ta'abuda ahli al-wara'i wa irfana ahli al-ilmi hatta akhafak. Ya Allah, aku pohon kepadamu taufik orang yang mendapat hidayah. Hidayah perlu pada taufik. Taufik adalah untuk mengamalkannya. Amalan orang yang yakin, sifat telus golongan yang bertaubat, keazaman golongan yang bersabar, kesungguhan golongan yang takut padamu, permintaan orang yang cinta kepadamu, pengabdian golongan yang wara', pengetahuan ahli ulama yang berilmu hingga aku takut padamu. Kita nak ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah, melahirkan rasa takut. Yurithul khasyah, ilmu yang menjadikan kita takut untuk melakukan perkara-perkara yang haram. Ilmu bukan setakat tahu, tapi bertindak mengikut kesesuaian ataupun pelaksanaan ilmu yang betul. Allahumma inni as'aluka taufiqa ahli huda wa amala ahli yaqin wa munasahata ahli taubah wa azma ahli sabri wa jidda ahli khasyati wa talaba ahli raghbati
وتعبد أهل الورع وعرفان أهل العلم حتى أخافك. Ya, minta kepada Allah taufik untuk melakukan satu hidayah yang diberikan. Beri kepada kita kesungguhan untuk beramal macam orang yakin, wali-wali Allah. Beri kepada kita kekuatan untuk telus dalam perubahan yang telah kita buat sebab taubat. Mohon kepada Allah kesungguhan untuk menghadapi kesusahan dalam hidup ini. Dan juga minta kepada Allah kesungguhan beramal orang-orang saleh, ilmu para ulama. Jadi doa ni digalakkan kita baca setiap kali lepas tasyahud akhir, selepas doa yang kita pelajari, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam itu. Allahumma, dan juga doa sebagai contoh, Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu. Kita sambung dengan doa ini. Baik tuan-tuan, mudah-mudahan dengan kefahaman yang telah kita peroleh daripada ayat ke-135 ni tadi membantu kita untuk menjadi hamba yang bertakwa, hamba yang saleh, hamba yang sentiasa beramal dengan hidayah yang telah pun diberikan oleh Allah kepadanya. Sekian, wallahu a'lam, sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan suratul Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك توفيق أهل الهدى وأعمال أهل اليقين ومناسهة أهل التوبة وعزم أهل الصبر وجد أهل الخشية وطلب أهل الرغبة وتعبد أهل الورع وعرفان أهل العلم حتى نخافك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقول الله منا ومنكم. Baik tuan, atrukukum tahta riayatillah. Saya tinggalkan tuan-tuan bawa kasih sayang dan penjagaan Allah. Kenang saya dan doa tuan-tuan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.